Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di atas kurniaan hidayah dan taufik dari Allah, di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, di mana didatangkan kepada kita melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pada setiap bulan daripada bulan-bulan Islam. Allah Ta'ala datangkan sebagai salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, didatangkan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah pada bulan-bulan Islam, dan didatangkan kepada kita bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disyariatkan kepada kita setiap kali kedatangan bulan-bulan yang dimuliakan, hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, dengan ibadah-ibadah yang tertentu. Yang demikian adalah bahagian daripada cara Allah menzahirkan betapa besarnya kurniaan nikmat yang Allah berikan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah juga para pendengar tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila mana kedatangan bulan-bulan haram dan juga bila mana kedatangan bulan yang kita seringkali menanti juga kedatangan bulan tersebut, tidak lain tidak bukan bulan Zulhijjah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tentang keutamaan 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajar walayalin ashar, demi fajar dan juga demi 10 malam ataupun 10 hari yang disebutkan di dalam ayat ini, menurut kebanyakan daripada ahli tafsir adalah 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Kemuliaan 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah ini adalah bahagian daripada cara kita mendekatkan diri kepada Allah pada bulan Zulhijjah adalah dengan menta'zimkan, mengagungkan bulan ini, menghormati bulan ini, dengan lebih banyak dekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi bulan Zulhijjah ataupun yang termasuk daripada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah ini juga akan berlaku satu syariat yang teragung kepada kita, iaitu ibadah haji juga adalah di dalam bulan Zulhijjah, termasuk juga salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam bulan Zulhijjah ini adalah ibadah yang sering kali kita lakukan, iaitu ibadah korban. Ibadah korban ini berlaku di dalam bulan Zulhijjah, berlaku juga pada hari daripada hari yang dimuliakan di dalam Al-Quran, yang termasuk daripada 10 hari yang pertama, 10 malam yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai walayalin ashar. Maka menunjukkan betapa besarnya kedudukan ibadah korban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tuan-tuan, hadirin hadirat, para pendengar, para penonton yang dirahmati oleh Allah, bila mana kita berbicara tentang ibadah korban, ianya bukanlah satu ibadah, satu perkara yang baru kepada kita. Menjadi satu amalan setiap tahun kita akan melakukan ibadah korban. Hanya saja kita perlu mengetahui apakah sebab Allah mensyariatkan ibadah korban ini. Apakah yang kita ingin untuk dapat daripada hikmah daripada sebalik ibadah korban ini yang dijanjikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin bicarakan tentang korban, korban ini di dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan al-qurb, iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah korban, yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan mempersembahkan sesuatu, itulah maksud kepada korban. Mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan sesuatu yang disyariatkan. Inilah maksudnya korban.
sejarah pertama kepada korban ini kita boleh melihat kepada sejarah manusia yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Melalui kisah dua putera Nabi Adam, Allah berfirman tentang ibadah korban. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan hasanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sehinggalah ayat tadi bersambung kepada innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ayat itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad Rasulullah, watlu alaihim, bacakan kepada mereka naba'a bani Adam, kisah dua anak Adam." Iaitu kisahnya siapa? Habil dan Qabil. Apa yang berlaku kepada Habil dan Qabil? Iaitu di dalam permasalahan yang berlaku kepada kedua putera Nabi Adam, di mana yang satu orang suruh dikahwinkan dengan satu adik kepada satu orang yang lain di antara Habil dan Qabil, maka berlaku yang satu orang tidak puas hati dengan keputusan atau dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Adam AS, maka Nabi Adam bagi tahu kepada kedua putera anak Adam tadi dengan mengatakan bahawa kalau kamu wahai Qabil yang tak puas hati dengan arahan Nabi Adam, maka Nabi Adam mengatakan kepada dia, persembahkanlah masing-masing daripada kalangan kalian korban persembahan kamu yang kamu sembahkan kepada Allah daripada apa yang kamu usahakan, maka lihatlah siapa daripada kalangan kamu yang korbannya diterima oleh Allah. Maka Habil adalah seorang penternak kambing. Dia bawakan kambing-kambing yang besar, kambing yang gemuk untuk dipersembahkan, untuk dikorbankan demi Allah. Adapun Qabil yang dari awal tadi tak puas hati dengan arahan Nabi Adam, yang geram dengan adiknya Habil, maka Qabil yang merupakan seorang petani, dia bawakan tanaman-tanaman yang serba kekurangan, tanaman-tanaman yang dah nak rosak, dibawa untuk dipersembahkan kepada Allah. Kedua-dua bawa, Habil bawa binatang-binatang yang besar, Qabil bawa tanaman-tanaman yang dah nak rosak. Kedua-dua bawa meletakkan korban mereka masing-masing di tanah yang luas, maka Allah utuskan satu angin ataupun macam satu api menyambar korban yang dibawa oleh Habil, iaitu binatang kambing yang besar. Adapun korban yang dibawa oleh Qabil tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian firman Allah, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya yang akan diterima korbannya oleh Allah taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ini sejarah korban yang pertama di atas muka bumi ini. Sudah Allah tunjukkan kepada kita yang melakukan korban yang diterima oleh Allah adalah kepada orang yang melakukan tu datang daripada orang yang bertakwa kepada Allah, yang buat dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita menceritakan tentang ibadah korban ini, inilah falsafah yang pertama kepada korban, iaitu innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya akan terima korbannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka bila mana seseorang melakukan ibadah korban, bukan hanya dilihat kepada duit yang dikeluarkan untuk membeli binatang korban lalu dikorbankan pada hari raya Aidil Adha, bukan itu sahaja, tidak. Tapi yang dilihat adalah nilai ketakwaan yang ada kepada seseorang untuk menterjemahkan ibadah korban itu semata-mata kerana Allah, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Daripada ayat tadi juga mengajarkan kepada kita daripada kisah kedua putera Nabi Adam, yang mana bagaimana sifatnya Habil, orang yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang menuruti perintah Nabi Adam. Bila disuruh untuk datangkan korban, maka oleh kerana ianya adalah untuk Allah, untuk dipersembahkan kepada Allah, dia datangkan dengan yang paling terbaik daripada binatang yang diternak. Adapun Qabil tidak demikian. Oleh kerana ianya untuk Allah, maka dia bawa semuanya yang leceh-leceh, yang kecil-kecil, yang rosak, yang dah nak rosak. Demikian bila mana kita melakukan korban,
diutamakan kepada kita untuk memilih haiwan korban yang paling terbaik, yang paling besar, yang paling banyak boleh dagingnya untuk dimanfaatkan kepada orang. Kerana apa? Kerana hakikat daripada korban yang pertama adalah untuk al-qurb ma'allah, untuk dekatkan diri kepada Allah. Ini adalah satu perkara yang Allah perintahkan kepada kita. Bagaimana mungkin untuk kita persembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita pilih itu semuanya adalah yang paling kecil, yang paling kurus, yang paling leceh? Pasti ianya bukan pilihan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah korban yang disyariatkan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan pada setiap hari kedatangan hari raya Aidil Adha pada 10 Zulhijjah, sehinggalah ianya boleh bersambung kepada hari yang ke-11, hari yang ke-12 dan hari yang ke-13 daripada Zulhijjah yang dipanggil sebagai Ayyamut Tashriq, dengan kita melakukan sembelihan daripada binatang-binatang sembelihan yang sudah ditentukan di dalam syariat kita, daripada binatang macam mana yang boleh dipilih untuk dilakukan sembelihan, sifat kepada binatang tersebut macam mana, bagaimana tak boleh ada kekurangan-kekurangan tertentu, kecacatan-kecacatan yang tertentu tak boleh ada kepada binatang tersebut, dan syarat umur binatangnya yang cukup banyak dalam masalah fiqhul udhiyah, fiqh kurban yang cukup banyak. Ini semua ni adalah menunjukkan kepada kita bahawa sembelihan korban yang kita lakukan itu bukan macam kita buat sembelihan untuk majlis makan-makan. Bukan. Sembelihan korban yang kita lakukan itu bukan sama sekali macam sembelihan yang kita lakukan tombangkan lembu untuk majlis kahwin kita punya anak. Bukan sama sekali. Tapi ini adalah untuk menta'zimkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syiarnya Allah, mengagungkan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya korban yang dilakukan oleh seseorang adalah sesuatu yang paling terbaik yang boleh dilakukan oleh orang tersebut. Mengambil daripada kisah dakwahnya atau sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mengingatkan kepada kita apakah hubungan antara korban yang kita lakukan dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah yang dilakukan oleh, yang berlaku kepada Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kita hubungan korban sembelihan kita adalah mengikuti kepada sunnah yang datang kepada baginda Nabi Ibrahim juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah mana Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Sarah, maka setelah lama berkahwin, Nabi Ibrahim alaihissalam dikurniakan seorang anak, seorang putera yang bernama Nabi Ismail. Lama berkahwin baru dapat anak. Maka Nabi Ismail dibesarkan oleh Nabi Ibrahim, lalu dibawa pergi ke Makkah, dan kita tahu cerita yang cukup panjang, ditinggalkan bersama dengan ibunya di situ. Akhirnya Siti Sarah atau Siti Hajar, saya sebut tadi Siti Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim AS tinggalkan Nabi Ismail beserta ibunya di situ, dan kemudian membina Kaabah dan sebagainya. Maka waktu itu Nabi Ismail masih lagi sedang membesar. Allah Subhanahu wa taala datangkan satu ujian yang berat kepada Nabi Ibrahim, iaitu ujian untuk menyembelih puteranya Nabi Ismail alaihissalam. Kata Allah dalam Al-Quran, menghikayatkan tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk." Wahai anakku yang tersayang, aku nampak dalam aku punya mimpi bahawa aku akan sembelih engkau. Fanzur madza tara. Apa yang kau nampak? Maka kata Nabi Ismail, "Ya abatif alma tu'mar." Wahai ayahku yang tersayang, buatlah apa yang disuruh oleh Tuhan kau, apa yang disuruh oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim pun sediakan, bawa Nabi Ismail pergi ke tempat untuk disembelih. Maka ketika Nabi Ibrahim meletakkan pisau untuk disembelih, Allah Ta'ala gantikan dengan diutuskan satu ekor kibash daripada syurga untuk mengganti tebusan kepada sembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini adalah satu inspirasi, adalah satu ruh kepada ibadah korban sebenarnya, iaitu di mana ibadah korban ini adalah bahagian daripada satu pengorbanan yang kita lakukan dengan harta kita. Bila mana datangnya ibadah korban, pastinya akan menguji ramai daripada kalangan kita.
Nak buat lagi ke korban tahun ni? Tahun lepas dah buat dah. Ini korban tempat ini sekian harga. Tempat ini sekian harga. Pilih yang paling murah. Pilih binatang yang paling kecil lah. Yang penting buat korban. Korban ini sesuai dengan namanya pun sebagai korban. Ini adalah satu pengorbanan yang akan menguji kepada kita punya harta yang kita miliki. Sebagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, harta yang ada kepada beliau iaitu puteranya Nabi Ismail AS, dengan perintah Allah Ta'ala semata-mata, Nabi Ibrahim menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akhirnya Allah Ta'ala gantikan dengan qibash yang diutus daripada syurga. Demikian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ujian yang besar kepada kita bila mana datangnya Hari Raya Haji adalah keinginan kita untuk melakukan korban. Ini satu halangan yang akan kita tempuhi setiap tahun. Oleh demikian, hukum di dalam melakukan korban adalah sunnat muakkadah, iaitu sunnat yang sangat dituntut bila mana kita ada kemampuan. Bukan maksudnya kalau dah buat tahun lepas, tahun ni tak payah buat. Tidak. Tapi sunat yang dituntut. Tetapi pada masa yang sama, di dalam melaksanakan ibadah korban tadi, seharusnya untuk kita mengambil falsafah dan juga hikmah korban tadi secara total. Bila kita faham hikmah korban ini secara total, maka sebenarnya takkan timbul isu bergaduh dalam mengagihkan daging. Ini di tempat kita, la haula wala quwata illa billah. 1 tahun, 2 tahun ni tak ada ibadah korban macam sebelum ni. Tapi kalau secara kebiasaan, pasti kita akan kedengaran yang nak berebut kepala kambingnya, yang bergaduh sebab tak dapat ekor kambing, ekor lembu, yang bergaduh sebab tak dapat hati lembu. La haula wala quwata illa billah. Yang ini pula datang gotong royong dapat daging, yang ini tak datang gotong royong tak dapat daging. Ini datang minta daging, ditanya pula, kamu tadi tak datang gotong royong pun, maka kamu tak ada daging. Ini nak datang, ini punya AJK, ini bukan, ini tak boleh ambil ini semua peruntukan untuk AJK Masjid Surau. Semua ini kepincangan yang berlaku akibat tidak faham falsafah al-udhiyah atau korban. Apa yang saya ingin maksudkan dengan falsafah korban, berbalik kepada kisah putera Nabi Adam, berbalik kepada kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, korban yang dilakukan adalah semata-mata untuk menunjukkan sifat takwa mereka kepada Allah, menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, falsafah daripada korban, hikmah daripada korban ini yang secara khusus dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk di mana kita disuruh untuk korbankan kita punya harta dengan menyertai ibadah korban, supaya dengan penyertaan kita tadi dapat memberikan makan dengan makanan-makanan yang bagus daripada daging kambing, daging lembu, daging onta kepada orang-orang fakir miskin yang tak mampu pun mungkin untuk beli daging kambing dan juga lain-lainnya seperti mana orang lain. Inilah sebenarnya maksud daripada korban, untuk beri makan kepada orang fakir miskin dan juga untuk menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat tersebut. Jadi bila mana kita faham perkara ini, maka tak timbul lagi isu kenapa boleh bergaduh dalam pengagihan daging, yang ini datang bertugas, yang ini tak datang bertugas, ini dapat, ini tak dapat. Ini bukan harta pusaka untuk dipergaduhkan. Ini bukan harta rampasan perang untuk dibahagi-bahagikan ikut siapa yang dapat lebih, siapa dapat kurang. Tidak, ini korban adalah hak mutlaknya orang yang melakukan korban, dan yang paling terbaik di dalam melakukan ibadah korban adalah membahagikan semua daging kepada fakir miskin. Ini yang paling afdal. Kecuali tuan punya yang melakukan korban makan sikit daripada hati haiwan. Ini yang paling afdal. Kalau kita fikir, apa pasal dalam syariat kita paling afdal di dalam memberikan daging demikian? Kerana hikmah daripada korban adalah supaya orang fakir miskin dapat makan makanan yang sedap, iaitu daging yang mereka sudah tentunya tak dapat makan setiap kali ataupun pada waktu-waktu yang lain. Maka bila kita faham yang demikian,
tidak perlu timbul isu pengagihan siapa yang ini dapat, yang ini tak dapat. Apa sahaja pun daripada daging korban tadi, pengagihannya adalah pengagihan yang dilakukan secara apa yang telah ditetapkan di dalam syariat, maka itulah ibadah korban yang paling terbaik. Dan mengingatkan kepada kita di dalam ibadah korban juga adalah bagaimana daripada ibadah yang kita lakukan itu hanya bila mana semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanalullah at-taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah ataupun tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala daging korbannya, darah korban binatang tersebut, tapi yang dilihat oleh Allah adalah taqwa orang yang melakukan ibadah korban. Ikhlas orang yang lakukan ibadah korban semata-mata kerana Allah atau tidak. Buat ibadah korban semata-mata untuk namanya tertulis di whiteboard di masjid ke atau macam mana? Buat ibadah korban supaya nanti semua orang dapat tengok, oh ini korbannya Datuk Seri fulan ke atau macam mana? Walakin yanaluhu at-taqwa minkum, yang dilihat oleh Allah, diukur oleh Allah at-taqwa minkum. Takwanya kamu, itulah yang menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian, falsafah daripada korban ini perlu kita fahami secara menyeluruh, bahawa yang namanya korban adalah satu ibadah yang sudah ditentukan kenapa perlu berbuat korban, yang sudah ditentukan apa binatang yang boleh dibuat korban, yang sudah ditentukan umurnya binatang korban itu mesti macam mana, sifat kepada binatang itu mesti sekian, dilakukan pada waktu mesti pada waktu sekian, dan mesti diagihkan dengan pengagihan yang sudah ditentukan oleh syariat. Menunjukkan ini adalah satu ibadah yang cukup special. Dan bila mana satu orang faham semua perkara ini, maka barulah ibadah korban yang dilakukan oleh seseorang tersebut sesuai dengan hikmah korban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sebagai kesimpulan, korban yang dilakukan oleh seseorang pertama adalah untuk menzahirkan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semata-mata ikhlas untuk menzahirkan syiarnya Allah di atas muka bumi dengan menumpahkan darah tadi. Dan yang ketiga, untuk memberi makan kepada orang fakir miskin daripada binatang korban yang disembelih supaya menggembirakan hati orang-orang miskin. Inilah bahagian daripada hikmah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala korbannya, syariatnya korban. Mudah-mudahan dengan sedikit daripada penjelasan ini dapat jadi ulang kaji kepada kita dan lebih bersemangat, lebih faham untuk kita lakukan ibadah korban, kenapa perlu kita lakukan dan kenapa ibadah korban ini disyariatkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berkati segala ibadah yang kita lakukan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.